A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah. Hari ini majlis kedua pembacaan kitab Syarhul Jalalil Mahalli ala Waraqat Imamil Haramain Al-Juwaini. Kitab yang kita baca setelah kita selesai sekitar setahun pembacaan matan Al-Waraqat, maka kita naik kepada kitab yang lebih tinggi, iaitu Syarhul Imamil Mahalli, yang mana syarah Al-Imam Al-Mahalli ini merupakan salah satu huraian yang terpenting bagi kitab-kitab yang menghuraikan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti secara kasar tentang apakah dia ilmu usul fiqhi dan apakah topik perbahasan yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqhi. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada pembincangan kitab. Cuma kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Sayyiduna Al-Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Mahalli, Al-Jalalil Mahalli rahimahullahu azza wa jal. Kita akan meneliti secara ringkas siapakah mereka berdua, supaya kita kenal bahawa kitab yang sedang kita pelajari ini adalah merupakan kitab agung, kitab karya dua ulama agung yang sepatutnya akan menambahkan keyakinan dan menambahkan semangat kepada kita untuk terus mendalami kitab ini, kerana kitab ini adalah karangan dua ulama yang terkemuka, yang bukan biasa-biasa, ulama yang sangat mahir dalam bidang ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang memiliki nuskhah ini boleh lihat pada muka surat yang saya namakan sebagai muka surat Zal. Selepas muka surat Dal, kita lihat kepada muka surat Zal, iaitu di bahagian mukaddimah bagi tahqiq kitab ini. Ini dinyatakan tentang as-sirah az-zatiyah Imamil Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Kita akan lihat secara kasar tentang Imam Al-Haramain Al-Juwaini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul ismuhu huwa Sayyiduna Imamul Haramain Diyauddin Abul Ma'ali Abdul Malik ibnu Abdullah ibni Yusuf ibni Abdullah ibni Yusuf ibni Muhammad ibni Hayyuyah Al-Juwaini An-Naisaburi, wa kana yulaqabu bi Imamil Haramain li'annahu kharaja ila Makkah hajjan thumma aqama bi Makkah wal Madinah 4 sinin yudarrisu fihima wa yufti wa yajtahidu fil ibadati wa nashril ilmi, wa amma fil Haramain syarifain faluqiba bi Imam Al-Haramain. Jadi kalau kita lihat beliau adalah bernama Abdul Malik ibnu Abdullah ibni Yusuf ibni Abdullah ibni Yusuf ibni Muhammad ibni Hayyuyah, dan beliau lebih dikenali ramai dengan panggilan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Imam bagi dua tanah haram. Imamul Haramain maksudnya imam bagi dua tanah haram. Mengapa beliau digelar dengan gelaran Imamul Haramain? Ini kerana beliau telah pun keluar daripada Naisabur, daripada tempat asal beliau. Naisabur ni terletak di belah-belah Iran pada hari ini.
beliau telah keluar daripada Naisabur menuju ke bumi Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji. Orang dulu mereka berjalan dari jauh daripada kawasan tempat tinggal mereka, daripada pelosok dunia yang pelbagai, mereka menuju ke bumi Makkah Al-Mukarramah apabila mereka mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji. Lalu apabila mereka, Sayyidina Al-Imam Imam Al-Haramain sampai ke bumi Makkah Al-Mukarramah, beliau telah pun mengambil peluang untuk menetap di bumi Makkah dan juga di bumi Al-Madinah selama 4 tahun. Maknanya beliau sampai di Mekah, tunaikan haji, beliau tidak terus pulang ke Naisabur, sebaliknya beliau mengambil peluang untuk berdiam di bumi Makkah dan juga di bumi Al-Madinah dalam tempoh 4 tahun. Jadi dalam tempoh 4 tahun itu beliau diminta untuk mengajar. Beliau juga telah ditanya tentang soalan-soalan hukum hakam sebab beliau adalah merupakan salah seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Bahkan beliau merupakan salah seorang ulama yang dikenali dalam mazhab kita dengan gelaran Ashabul Wujuh. Salah seorang Ashabul Wujuh, maksud dia salah seorang ulama-ulama yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan pandangan, menyatakan bahawa dalam masalah yang baru timbul ini, kalau Imam Syafi'i masih hidup, inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kaedah Al-Imam Asy-Syafi'i. Sebab Al-Imam Asy-Syafi'i apabila beliau wafat, ada hukum yang beliau nyatakan yang berlaku pada zaman beliau, contohnya, ataupun masalah-masalah yang pernah berlaku sebelum zaman beliau, maka Imam Asy-Syafi'i akan mengeluarkan pendapat. Namun setelah Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia, para ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i meneruskan perjuangan Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu meneruskan perkembangan ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i dengan cara mengkaji usul fiqh beliau dan mengkaji kaedah beliau, serta mengkaji cara beliau mengeluarkan fatwa terhadap hukum hakam. Jadi walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah pun meninggal dunia, namun Ashabul Wujuh ini, antaranya Imam Al-Ghazali, murid kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, antaranya Imam Al-Juwaini sendiri, Imam Al-Haramain, antaranya Al-Imam Al-Muzani, antaranya Ar-Rabi' Al-Muradi. Ini di antara ulama-ulama yang berada pada status yang tinggi, yang dikenali dengan nama Ashabul Wujuh. Mereka ini mempunyai peranan, iaitu walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i sudah tiada, namun apabila timbul saja apa isu pada zaman mereka, mereka akan menggunakan konsep pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i, menggunakan cara ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menyatakan bahawa masalah yang baru timbul, yang Imam Syafi'i tak keluarkan pendapat dalam masalah ini, namun berdasarkan kaedah Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau Imam Syafi'i masih ada, saya berpendapat Imam Syafi'i akan menyatakan bahawa hukum bagi masalah ini adalah bagian. Sebab tu kalau kita lihat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i timbul istilah al-asah, timbul istilah muqabilul asah, timbul istilah as-sahih, timbul istilah muqabilus sahih. Yang ini adalah merupakan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh Ashabul Wujuh, tetapi tidak pula dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, tetapi tetap dianggap sebagai pendapat mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, kerana walaupun pendapat yang dinamakan dengan pendapat al-asah ataupun muqabilul asah ataupun as-sahih ataupun muqabilus sahih, walaupun Imam Asy-Syafi'i tidak mengeluarkan pandangan beliau dalam isu-isu ini, namun para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang sampai kepada tahap Ashabul Wujuh, mereka akan menggunakan konsep Imam Asy-Syafi'i, ijtihad Imam Asy-Syafi'i, untuk mereka mengeluarkan pendapat mereka, tetapi mereka menyatakan ini bukan pandangan peribadi saya, tetapi ini adalah apa yang saya anggap akan dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kalau Imam Asy-Syafi'i masih hidup pada zaman ini. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya buka kitab Minhaj sebentar, saya buka kitab Minhajul Talibin. Kita ambil satu contoh dalam masalah fiqh, kita tengok contohnya. Okey, dalam satu contoh dalam masalah fiqh, iaitu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam Minhajul Talibin, ketika membicarakan tentang air dua kullah, beliau menyatakan
fa in jumi'a kullataini fatahurun fil asah. Apabila air musta'mal, apabila air musta'mal, air musta'mal tidak boleh digunakan untuk tujuan bersuci dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Macam tu saya ambil wuduk, jatuh air daripada muka saya tadah. Ataupun ketika saya basuh tangan kali pertama, air itu berguguran, saya tadah. Boleh tak air yang merupakan bekas basuhan kali pertama di tangan saya, di muka saya ketika saya berwuduk, atau ketika saya mandi junub, air yang jatuh kali pertama daripada badan saya itu saya tadah, boleh tak saya nak gunakan untuk tujuan bersuci? Tidak boleh, kerana dia adalah air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Maka air ini statusnya adalah tahir ghairu mutahhir, air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan. Okey, timbul satu isu, iaitu kalaulah air musta'mal ini saya kumpul, setiap kali saya berwuduk, saya akan kumpul air basuhan kali pertama daripada muka saya, tangan saya, air yang berguguran daripada rambut saya, basuhan pertama, sapuan pertama, dan juga air basuhan kali pertama untuk kaki saya. Saya tadah. Esoknya saya tadah lagi. Lusanya saya tadah lagi. Akhirnya air yang saya tadah itu sampai kepada bilangan 2 kullah. Bilangan 2 kullah. Jadi adakah air musta'mal yang sudah sampai kepada bilangan 2 kullah ini boleh atau tidak saya gunakan untuk tujuan mengangkat hadas? Pada asalnya dia air musta'mal, tetapi apabila sudah sampai kepada bilangan 2 kullah, maknanya dia sudah sampai kepada 2 kullah, adakah dia masih musta'mal atau ketika itu dia sudah bertukar status menjadi air mutlak atau tidak? Jadi kalau kita lihat isu ini, Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu sebut fa in jumi'a kullataini fatahurun fil asah. Apabila air 2 kullah sudah dihimpunkan dan sampai kepada bilangan 2 kullah, maka air itu adalah air yang tahur. Maksudnya suci lagi menyucikan, iaitu bertukar menjadi air mutlak berdasarkan pandangan al-asah. Jadi saya ambil kalimah al-asah. Al-asah ini menunjukkan bahawa Imam Asy-Syafi'i dalam isu ini, setelah para ulama mengkaji kitab-kitab peninggalan Al-Imam Asy-Syafi'i, mereka mendapati Al-Imam Asy-Syafi'i tidak mengeluarkan pandangan dalam isu ini. Beliau membicarakan tentang air mutlak, air musta'mal, tapi apabila air musta'mal sampai pada 2 kullah, tidak dibincangkan adakah air itu masih musta'mal atau sudah bertukar menjadi air mutlak. Jadi ketika itu datanglah peranan ashabul wujuh, seperti Al-Imam Al-Muzani, seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seperti Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, Hujjatul Islam. Jadi mereka ini akan mengkaji dengan penelitian kaedah Imam Syafi'i, gaya ijtihad Imam Syafi'i. Akhirnya mereka mengeluarkan pendapat, kalaulah Imam Syafi'i masih ada, agak-agak apa pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dari sudut isu air musta'mal yang sampai kepada bilangan 2 kullah. Adakah masih musta'mal atau telah bertukar menjadi air mutlak? Lalu ketika itu, akhirnya dalam realiti ketika ini, ulama-ulama yang sampai kepada tahap ashabul wujuh ini, seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini, mereka kebetulannya dalam isu ini ada 2 pendapat. Dua-dua golongan ini berpendapat, bagi mereka inilah ijtihad Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i masih hidup ketika itu. Pandangan pertama adalah pandangan yang mengatakan air musta'mal sudah bertukar status menjadi air mutlak. Pandangan kedua mengatakan air itu walaupun sudah sampai kepada 2 kullah tetap dinamakan air musta'mal. Dan kedua-dua golongan ini berpendapat, bagi mereka inilah ijtihad Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i masih hidup, dan ditanya soalan ini kepada beliau. Tapi realitinya Imam Syafi'i tidak menjawab ataupun tidak menyatakan pandangan beliau dalam isu ini. Jadi peranan ashabul wujuh seperti Imam Al-Haramain adalah mengembangkan lagi mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan sekadar mengajar pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dikeluarkan sendiri oleh beliau, namun dikeluarkan pandangan-pandangan beliau sekalipun beliau tidak mengeluarkan pendapat dalam isu itu, dengan cara mereka menjadi orang yang mengkaji cara pemikiran Imam Syafi'i, lalu dikeluarkan pandangan mereka yang mereka mengatakan, bagi saya kalau Imam Syafi'i masih hidup, inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam kebetulan dalam isu ini, isu air musta'mal yang sampai pada 2 kullah ini,
ada dua pendapat dan kedua-dua ini disandarkan kepada ijtihad Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i tak keluarkan pendapat, tapi ashabul wujuh berpendapat kalau Imam Syafi'i masih ada, inilah pendapat beliau. Pendapat yang pertama mengatakan air itu sudah sampai kepada sudah dianggap air mutlak, dan ini pendapat paling kuat, al-asah. Manakala pendapat yang satu lagi yang juga kuat, sebab itu digunakan kalimah al-asah, cuma kita tak bincang tentang isu fiqh hari ini. Pendapat kedua yang juga kuat tetapi tidak dapat mengatasi kekuatan pendapat yang mula-mula tadi. Pendapat kedua mengatakan air itu tidak bertukar menjadi air mutlak, sebaliknya tetap kekal sebagai air mustakmal. Jadi inilah peranan ashabul wujuh yang mereka ini menjadi wakil Imam Asy-Syafi'i dalam berijtihad bagi mengembangkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi ini kisah hidup Imam Al-Haramain yang merupakan salah seorang ashabul wujuh. Kemudian digelar beliau sebagai Imamul Haramain kerana sebagaimana saya sebut tadi, beliau telah pun keluar dari tempat beliau daripada Naisabur dan beliau telah menuju ke bumi Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji. Maka di situ, di Mekah dan juga Al-Madinah, beliau sudah berdiam selama 4 tahun. Cuma tak dinyatakan berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Al-Madinah. Dalam tempoh 4 tahun itu, beliau mengajar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengajar segala ilmu yang beliau miliki, dan Imam Al-Haramain ini mahir dalam ilmu fiqh, mahir dalam ilmu akidah, mahir dalam pelbagai ilmu. Dan beliau juga telah diminta untuk memberikan fatwa dari segi hukum hakam. Di situlah beliau beribadah, di situ juga beliau mengembangkan ilmu beliau. Maka di situ jugalah bila beliau sampai ke Masjidil Haram, orang akan persilakan beliau sebab ini adalah ulama besar pada zaman ketika itu. Maka beliau menjadi imam di Masjidil Haram dan beliau juga menjadi imam di Al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Maka disebabkan beliau berada di dua tanah haram dalam tempoh 4 tahun dan beliau menjadi ulama besar di dua tempat tersebut, dan bahkan beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram dan juga di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Maka dengan sebab itulah beliau digelar dengan gelaran Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram. Tarikhu maulidihi, ikhtalafa an-nasu fi tarikhi maulidi Imamil Haramain al-Juwaini ala qawlain. Qaul zakara anna Imam al-Haramain al-Juwainiyya wulida fil yawmi الثامن عشر min syahril Muharram ama 19 wa 400 Hijriyah, wa huwa ma haka Abul Hasan Abdul Ghafir Al-Farisi tilmizu Imamil Haramain Al-Juwaini. Wa qawlun zakara anna maulida Imamil Haramain kana fi am 17 wa 400 Hijriyah, wa huwa ma alayhi Ibn al-Athir fil Kamil. والأول أصح فإن التلميذ أدرى بشيخه عن غيره غالبا وعلى هذا الرأي أكثر المترجمين لإمام الحرمين. Jadi dari segi tarikh kelahiran Imam Al-Haramain berlaku dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan beliau lahir pada 18 Muharram. Bagus juga kalau kita ambil peluang pada tarikh-tarikh kelahiran para ulama ini, kita adakan majlis memperingati mereka dan dibaca kitab-kitab mereka. Pada 18 Muharram tahun 419 Hijriyah. Pada tahun 419 Hijriyah beliau lahir. Ini dinyatakan oleh murid beliau iaitu Abul Hasan Abdul Qadir Al-Farisi. Dan pendapat kedua yang mengatakan Imam Al-Haramain lahir pada tahun 417 Hijriyah. Ini yang disebut oleh Ibn al-Athir dalam kitab beliau Al-Kamil. Jadi kalau kita lihat ada dua pendapat di sini, namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan beliau lahir pada 18 Muharram tahun 419 Hijriah, atas sebab kerana pendapat ini dinyatakan oleh murid beliau sendiri. Biasanya murid lebih kenal gurunya, dan kalau kita lihat pendapat pertama ini yang dipegang oleh kebanyakan para ulama. Okey, kita lihat guru-guru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. سجل التاريخ أسماء الشيوخ الذين ربوا هذا العالم فمنهم والد إمام الحرمين. كان والد إمام الحرمين أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني من كبار العلماء في عصره وكان يلقب بركن الإسلام.
Wa min syuyukhihi waliduhu Yusuf qara alaihi al-adab bijuwain wa Abu Ya'qub al-Abiwardi qara alaihi al-fiqh wa Abu Tayyib as-Su'luqi ba'da an safara Abu Muhammad ila Naisabur falazamahu wa qara alaihi al-fiqh aidan wa Abu Bakr al-Qaffal al-Marwazi ba'da an safara Abu Muhammad ila Maru falazamahu faqara alaihi al-fiqh aidan hatta bara alaihi mazhaban wa khilafah. Thumma raja'a Abu Muhammad al-Juwaini ila Naisabur 'ama 7 wa 400 Hijriyah faqa'ada litadris wal fatwa. Qala Syekhul Islam Abu Uthman As-Sabuni anhu, "Law kana Syekhu Abu Muhammad fi Bani Israil lanaqalat ilaina awsafahu waftakharu bihi." Wa qala Abu Sa'id Abdul Wahid ibnu Abil Qasim Al-Kushairi anhu, "Innal muhaqqiqina min ashabina ya'taqiduna fihi minal kamal annahu law jaza an yab'atha Allah ta'ala nabiyyan fi asrih lama kana illa huwa." Wa kana Abu Muhammad Al-Juwaini Syafi'iyan mazhaban Asy'ariyan aqidatan. Wa min muallafati Abi Abdullah Al-Juwaini At-Tafsirul Kabir yashtamilu ala 'asharati anwa'i min al-'ulumi fi kulli ayah wat-ta'liqa fil fiqh wal furuq wat-tabsirah. Sami'a Imamul Haramain Al-Juwaini ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam min walidihi wa tafaqqa alaihi aidan. Wa kana waliduhu ya'jabu bihi wa yusarru lima yara fi ibnihi min makhayilin najabati wa amaratil falah. Wa kana al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ya'tani biwaladihi Imamil Haramain min sigharih bal min qabli maulidihi, wa dhalika anna Aba Muhammad Al-Juwaini iktasaba min amali yadihi malan khalisan min asyubhah fala ya'kulu huwa wala 'ailatuhu illa min al-halal sirf. Walamma wulida Imamul Haramain harasa ala alla yut'imahu ma fihi syubhah falam yadkhul jawfa Imamil Haramain abadan illa al-halalul khalis hatta yuhka an Imam al-Haramain Al-Juwaini talajlaja marratan fi majlisi munazaratin faqila lah ya Imam ma hadha alladhi lam yu'had mink faqal ma araha illa athara baqaya al-massah. Qila wa ma naba'u hadhihi al-massah? Qala inna ummi ishtaghalat fi ta'amin tatbakhuhu li abi wa ana radi'un fabakaytu. Wa kanat 'indana jariyatun murdi'atun li jiranina فأرضعتني مصة أو مصتين ودخل والدي فأنكر ذلك وقال هذه الجارية ليست ملكا لنا وليس لها أن تتصرف في لبنها وأصحابنا لم يأذنوا في ذلك وقلبني وفوعني حتى لم يدع في باطني شيئا إلا أخرجه وهذه اللجلجة min baqaya tilkal athar. Wa tufiya Abu Muhammad Al-Juwaini bin Naisabur fi Zil Hijjah fi Zil Aqdah, maka saya fi Zil Aqdah atau Aqdah sanata 38 wa 400 Hijriyah. Wa kana Imamul Haramain hina idzin qariban min 19 sanah wa huwa ma'a dhalika min al-a'immatil muhaqqiqin fa uqida makana walidihi fit tadris. Kita lihat yang pertama, guru-guru kepada Imamil Haramain Al-Juwaini. Yang pertamanya adalah ayahanda beliau sendiri, ayahanda kepada Imamil Haramain sendiri. Ayahanda beliau, maknanya beliau ini Imamil Haramain, ayahanda beliau adalah orang alim, datuk beliau juga adalah orang alim, maknanya keluarga orang alim. Jadi ayahanda beliau ini bernama Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf. Ayahanda kepada Imamul Haramain digelar orang Abu Muhammad, Abu Muhammad. Imamul Haramain pula digelar sebagai Imamul Haramain. Jadi Abu Muhammad, iaitu ayahanda kepada Imamul Haramain ini adalah merupakan ulama di antara ulama besar pada zaman beliau. Bahkan beliau juga dikenali dengan gelaran Ruknul Islam, penjuru bagi agama Islam.
Seakan-akan Islam ini adalah seperti satu rumah. Salah satu yang menjaga penjuru bagi agama Islam ini adalah ayahanda kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Siapa guru kepada ayahanda Imamul Haramain? Antara guru beliau adalah ayahanda beliau sendiri, iaitu Datuk Imamul Haramain yang bernama Yusuf. Imamul Haramain bernama Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Jadi Yusuf ini Tok Wan lah, orang Kedah kata Tok Wan. Datuk kepada Imamul Haramain adalah merupakan guru kepada ayah Imamul Haramain sendiri. Jadi si Datuk mengajar kepada anaknya, anaknya mengajar pula kepada anaknya. Jadi bersambung ilmu daripada Datuk turun ke anak, anak turun ke cucu. Subhanallah. Antara guru kepada ayahanda Imamul Haramain adalah Abu Ya'qub Al-Abi Wardi. Moga-moga begitu cara sebutannya. Al-Abi Wardi. Ataupun mungkin moga-moga betulnya Al-Abi Wardi. Abu Ya'qub Al-Abi Wardi. Dengan Abu Ya'qub Al-Abi Wardi, ayah Imam Al-Haramain mempelajari ilmu fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Antara guru beliau adalah Abu Tayyib As-Su'luqi. Selepas Abu Muhammad, iaitu ayah Imam Al-Haramain, bermusafir ke Naisabur. Sebab ayah Imam Al-Haramain, beliau tinggal di Juwain. Juwain. Jadi daripada Juwain, beliau bermusafir ke Naisabur. Oh, maafkan saya. Betul. Ketika Abu Muhammad bermusafir ke Naisabur, maka beliau telah mempelajari ilmu daripada Abu Tayyib As-Su'luqi. Beliau belajar ilmu fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Antara guru beliau lagi adalah Abu Bakr Al-Qaffal Al-Marwazi. Ini selepas Imam Al-Haramain bermusafir ke Maru. Sebab tu panggil Al-Marwazi. Al-Marwazi itu nisbah pada tempat yang namanya Maru. Di situ Imam Abu Muhammad, ayah Imam Al-Haramain ini, telah melazimi guru beliau yang bernama Abu Bakr Al-Qaffal. Beliau telah mempelajari ilmu fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i sehingga akhirnya beliau menjadi mahir di dalam selok-belok mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian akhirnya pada tahun 407 Hijriah beliau kembali semula ke Naisabur, dan di Naisabur beliau telah duduk mengajar. Beliau telah diminta oleh para ulama di Naisabur untuk mengajar dan memberikan fatwa kepada masyarakat. Ya, kalau kita lihat proses untuk melahirkan seseorang itu daripada orang biasa kepada seorang ulama, dia memerlukan kepada pembelajaran. Sebab tu walaupun hari ini kita boleh membaca, kita ada sumber, hatta kalau kita nak baca manuskrip pun boleh, tetapi kita mesti ada guru yang mengajar kita. Maknanya kalau kita tengok dalam apa bidang atas dunia ni pun mesti ada guru yang memandu. Kita walaupun contoh nak belajar kereta, boleh je tengok di video cara-cara nak bawa kereta. Tapi mesti ada guru yang duduk sebelah kita dan mengajar kita cara nak pegang steering, nak tekan minyak dan sebagainya. Sahabat-sahabat kita dalam bidang perubatan, mereka nak jadi seorang doktor pun mesti mereka melalui proses pembelajaran. Ada para pensyarah yang mengajar mereka bagaimana cara-cara untuk menjadi seorang doktor. Jadi semua bidang memerlukan guru. Lepas tu kalau ada orang hari ini, mereka tidak pernah berguru dalam ilmu agama, dalam ilmu syariat, tidak pernah berguru, tiba-tiba belajar secara membaca semata-mata, kemudian mula mengajar orang, ini satu perkara yang pelik. Sebab satu ketika dahulu, proses berguru ini adalah satu proses yang diperakui. Nabi merupakan guru kepada para sahabat guru kepada para tabi'in, turun ke bawah sampai kepada kita. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi pernah menyatakan bahawa selain daripada guru ini bertugas untuk memastikan anak muridnya tidak tersasar daripada kefahaman yang betul, peranan guru juga adalah mendidik si murid untuk menjadi seorang yang tawaduk, merendah diri. Ini disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Antaranya beliau kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ni seorang yang memang memiliki kecerdikan yang sangat melampau. Imam Asy-Syafi'i, gaya hafalannya, cepatnya beliau memahami sangat-sangat besar. Namun beliau tetap mempelajari ilmu. Beliau tidak pula hanya mempelajari kitab.
Sebenarnya beliau pergi mendatangkan para guru untuk belajar. Walaupun kadang-kadang mungkin guru itu dari segi kekuatan hafalan tidak seperti Imam Asy-Syafi'i, namun tetap Imam Syafi'i belajar daripada para guru kerana ini sebenarnya adalah satu proses tarbiyah, satu proses pendidikan jiwa. Kerana murid itu, kalau dia boleh terus duduk dengan si guru dia, walaupun dari segi kekuatan, dia ada kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada gurunya, namun dia boleh terus belajar, dia terus boleh hormat gurunya, maka sebenarnya ini adalah proses untuk menjadikan seorang murid itu apabila dia telah menjadi seorang guru, dia bukan sekadar memiliki ilmu, tetapi dia juga memiliki satu peribadi, satu akhlak yang sangat bermutu. Sebab orang alim ini dia bukan hanya perlu menjadi guru dari sudut fakta ilmu, tetapi dia juga perlu menjadi guru dari sudut kepribadian, dari sudut akhlak. Ya, kalau kita lihat ayah kepada Imamul Haramain berkelana daripada satu tempat ke satu tempat. Beliau pergi ke daripada Juwain, beliau belajar dengan ayahanda beliau sendiri, iaitu Datuk Imamul Haramain. Kemudian beliau juga belajar dengan Abu Tayyib As-Su'luki. Setelah beliau bergerak ke Naisabur, belajar di Naisabur. Kemudian pergi pula ke Maru. Dan setelah mempelajari ilmu dengan masa yang panjang daripada guru beliau Abu Bakar Al-Qaffal, beliau kembali semula ke Naisabur dan akhirnya beliau menjadi salah seorang ulama terkemuka di Naisabur. Salah seorang ulama Islam ketika itu yang bernama Syekhul Islam Abu Osman As-Sabuni, beliau menyatakan kalaulah Syekh Abu Muhammad, iaitu ayah Imam Al-Haramain ini, yang bernama Abdullah bin Yusuf ini, kalaulah beliau ini ada ataupun hidup di kalangan Banu Israel, beliau ini bukan daripada orang-orang Naisabur, bukan orang Islam lah, tetapi beliau ini merupakan salah seorang yang berada dalam kelompok Banu Israel. Nescaya golongan Banu Israel akan meriwayatkan kepada kita sifat-sifat Imamul Haramain, ayah Imam Al-Haramain ini, iaitu Abu Muhammad, dan nescaya mereka akan bangga dengan ayah Imam Al-Haramain. Sebab ayah Imam Al-Haramain ini sangat istimewa, seorang yang sangat cerdik, seorang yang sangat berakhlak. Jadi menyebabkan kalaulah beliau ini ditakdirkan Allah hidup dan membesar daripada zuriat keturunan Banu Israel, nescaya Banu Israel akan berbangga dengan beliau. Jadi maknanya kalau itulah yang berlaku, maka sepatutnya kita juga berbangga kerana kita memiliki susuk tubuh yang bernama Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah Imamul Haramain, yang merupakan seorang yang begitu istimewa, dan inilah guru kepada Imam Al-Haramain. Jadi kalau kita tahu, sebegini tingginya darjat ayah Imam Al-Haramain, dan ayah Imam Al-Haramain pula adalah guru kepada Imam Al-Haramain, maka kita boleh terus faham, kalau begitu tidak hairanlah Imamul Haramain menjadi orang yang begitu terkemuka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, begitu terkemuka dalam bidang akidah, kerana beliau adalah merupakan hasil didikan ayahanda beliau yang sangat hebat. Bahkan salah seorang ulama kita yang bernama Abu Sa'id Al-Kushairi pernah menyatakan, para ulama yang pakar, para ulama yang memiliki kehebatan di kalangan ulama-ulama kita ini berpendirian, beriktikad, kalaulah ini cerita kalaulah masih ada lagi nabi pada zaman mereka, maknanya kalaulah pintu kenabian ini tidak tertutup selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nabi yang Allah akan bangkitkan di kalangan umat Islam ketika itu, umat manusia ketika itu, tidak lain tidak bukan, nescaya orang yang layak menjadi nabi itu adalah ayah kepada Imamul Haramain Al-Juwaini. Maknanya satu susuk tubuh yang satu dunia kenal betapa tingginya, betapa hebatnya beliau. Maknanya kalaulah masih ada pintu kenabian, nescaya yang akan menjadi nabi itu adalah ayah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Tapi ini sekadar untuk menunjukkan kehebatan. Bukan para ulama ini berpendirian ada lagi nabi selepas kewafatan Rasulullah, sebab tidak ada lagi nabi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Imamul Haramain ini dari segi fiqahnya, beliau bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dari sudut akidah, beliau berakidah dengan akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi maknanya akidah Asy'ari ini adalah akidah pegangan ulama-ulama besar, ulama-ulama terkemuka, ulama-ulama hebat satu ketika dahulu. Jadi kalau ada orang kata akidah Asy'ari ini akidah yang bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah, dia sudah tersilap kerana dia menganggap Ahlus Sunnah dan Asy'ariyah itu berbeza. Sedangkan Ahlus Sunnah dan Asy'ariyah adalah dua nama yang merujuk kepada akidah yang dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwarisi sampai kepada kita pada hari ini. Baik, Imam Al-Haramain pula belajar apa dengan ayahanda beliau? Beliau belajar daripada ayahanda beliau ni daripada kecil lagi. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita ada ilmu, jangan lokek untuk mengajar ilmu kita kepada para anak-anak kita sendiri. Anak-anak kita sendiri tu sepatutnya menjadi murid langsung kita. Sebelum kita nak mengajar orang lain, jangan lepaskan anak kita. Kerana anak kita juga adalah orang yang sangat sepatutnya mewarisi ilmu yang kita miliki. Jadi nasihat kepada saya, kepada semua para asatizah, jangan kita hanya mengajar orang lain, tetapi kita terlupa anak kita sendiri. Jadi ayah Imam Al-Haramain yang bernama Abu Muhammad Al-Juwaini ini telah mengajar Imamul Haramain, putera beliau daripada Imam Al-Haramain kecil lagi. Dengan ayahanda beliau inilah Imamul Haramain belajar fiqh. Dan ayahanda beliau ini sangat bangga dengan Imamul Haramain. Kerana dari kecil lagi ayahanda beliau sudah dapat lihat kematangan, ilmu, kebijakan yang ada pada Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang menarik yang berlaku, hai, nampak gayanya kita hari ni tak dapat lagi masuk kitab ni. Kita nampaknya berkenalan dulu dengan Imam Al-Haramain serta para guru beliau dan kisah hidup beliau nampaknya. Tapi tak apa, insya-Allah kita baca pelan-pelan biiznillah supaya kita tidak melepaskan hak yang sepatutnya kita kena ketahui dalam mempelajari kitab ini. Antaranya bila kita nak baca kitab Imam Al-Haramain, kita kena berkenalan secara bersungguh-sungguh siapakah dia Imamul Haramain. Nanti kita akan lihat pula siapakah dia Imam Al-Jalal Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla. Jadi antara perkara yang menarik yang dilakukan oleh ayah Imamul Haramain adalah, ini juga satu teguran kepada saya, kepada kita semua. Ayah Imamul Haramain ini sangat berhati-hati di dalam memberikan sebarang makanan kepada Imamul Haramain. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, atib mat'amak, pastikan makananmu itu makanan yang baik, makanan yang halal. Takun mustajabad da'wah ataupun mustajabad doa. Saya terlupa secara tepatnya riwayat itu. Jadi kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pastikan makananmu itu adalah makanan yang halal, nescaya kamu akan menjadi orang yang makbul doanya. Sebentarlah halang kita dah tersebut, dan kebetulannya hadis tu dah lama sangat saya tidak mengulangnya. Subhanallah, kadang-kadang kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, bila kita tak mengulang, susah kita nak ingat secara serta-merta begitu. Namun kalau kita perasan hadis Rasulullah agak lain. Hadis Rasulullah ni walaupun mungkin kita last kali sebut hadis tu mungkin 10 tahun yang lepas, tapi bila sampai pada waktu yang Allah inginkan, kita boleh ingat walaupun tidak mengulangnya. Sebentar saya nak cari sekejap. Seingat saya ia hadis Rasulullah. Okey. Sebentar Kalau dalam kelas-kelas seperti ini kita tenang-tenang saja, tapi kalau dalam kelas-kelas yang bersifat daurah, memang kita tak boleh nak tenang-tenang begini sebab kita terikat dengan waktu dan kita kena baca dengan sesegera mungkin. Okey. Atib mat'amak. Kita tengok sekali lagi hadisnya sebentar. Atib mat'amak.
Okey. Sambil-sambil kita nak teliti hadis tadi, ayah Imam Al-Haramain Al-Juwaini ni sangat berhati-hati terhadap makanan yang akan masuk ke dalam tubuh Imam Al-Haramain. Maknanya beliau bekerja sendiri. Segala hasil duit beliau itu daripada sumber yang halal dan tidak ada langsung sebarang unsur syubhah. Beliau tidak mahu sama sekali ada unsur syubhah pada makanan beliau. Ini bermula daripada bila? Sebelum Imam Al-Haramain lahir lagi. Sebelum Imam Al-Haramain lahir lagi, ayah Imam Al-Haramain ini sangat menelitikan atau sangat teliti terhadap makanan. Maknanya kerana apa? Sebelum Imam Al-Haramain lahir, itulah makanan yang masuk ke dalam perut ibu Imam Al-Haramain. Setelah Imam Al-Haramain lahir, maknanya makanan yang sama, makanan yang halal yang tidak ada unsur syubhah walau sedikit pun jugalah yang masuk ke dalam tubuh Imam Al-Haramain. Dan pernah berlaku kata Imam Al-Haramain, satu hari beliau ketika dalam satu majlis debat majlis debat zaman hari ni kan kita kadang-kadang kita lihat banyak majlis perdebatan Jadi pada zaman dulu lagi ada majlis-majlis debat ni. Cuma masalah majlis debat kita hari ni, majlis perdebatan kita antara orang ni dengan orang ni, biasanya kalau dari segi perdebatan ilmu lah, ilmu Islam, biasanya yang menjadi hakim adalah para penonton. Yang menjadi hakim adalah para penonton. Namun kalau kita lihat zaman satu ketika dahulu, perdebatan ini adalah di kalangan para ulama. Sebab para ulama yang dapat meneliti antara dua orang yang berdebat ni sebenarnya siapa yang hujahnya lebih kuat berbanding dengan pihak yang satu lagi. Okey, kalau kita lihat hadis ini ada diriwayatkan oleh al-Imam Imam dalam Mu'jam, tiba-tiba terputus pula kejap dalam Al-Mu'jam Al-Awsat Al-Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, ada dalam Mu'jam Al-Awsat. Okey, sebentar saya nak tengok lafaz hadisnya setepat. Ustaz Muhdi dah sebut atrib mat'amak takun mustajabad da'wah. Okey, dalam hadis yang diriwayatkan ini hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sebut pada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha ay yaj'alani mustajabad da'wah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Sa'd, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innal 'abda la yaqzifu al-laqmah al-haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu 'amal 40 yawma. Dalam hadis ni Nabi kata pada Sayyidina Sa'd kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan saya seorang yang dapat doa saya makbul, senang makbul. Lalu Nabi kata, wahai Sa'ad, perelokkanlah makananmu, nescaya kamu akan menjadi orang yang akan mustajab doamu. Jadi maknanya makanan yang halal ini adalah merupakan sebab untuk doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayah Imam Al-Haramain ini, terima kasih pada Ustaz Muhdi. Ustaz Muhdi datangkan terus hadisnya. Okey, dalam kisah ini satu hari Imam Al-Haramain berdebat dengan seorang ulama dalam satu majlis perdebatan. Tiba-tiba Imam Al-Haramain jadi gagap. Dalam berhujah tu tiba masa bercakap tu gagap. Lalu orang pun tanya, wahai Imam, apa yang kami lihat kamu pada hari ini? Sebelum ni kami tak bisa tengok pun kamu gagap-gagap dalam berucap, lancar je bila bercakap. Kenapa tiba-tiba ada macam unsur-unsur gagap dalam ucapan? Lalu kata Imam Al-Haramain, kata beliau, saya tidak melihatnya melainkan ini adalah kesan daripada baki-baki sedutan. Ini tidak lain tidak bukan adalah disebabkan, bagi saya tidak lain tidak bukan, rasanya ini daripada kesan daripada baki-baki sedutan. Lalu orang tanya, apa cerita sedutan apa? Sedutan apa benda? Lalu kata Imam Al-Haramain, saya masa kecil dulu, satu hari ibu saya tengah sibuk di dapur. Orang dulu nak masak ni bukannya macam hari ni boleh beli semuanya, betul sekadar panaskan ataupun masak dengan cepat-cepat. Zaman dulu nak masak, nak buat roti, dia lah kena
ambil gandum, kena ayak, kena uli, semua adalah hasil tangan. Mana ada kedai-kedai zaman dulu. Kedai segera mana ada kan. Jadi ibu beliau kata beliau sibuk di dapur masak untuk ayah saya. Ayah saya pula sedang bekerja di luar. Saya pula masa tu adalah anak kecil yang masih menyusu. Lalu saya menangis. Imam Haramain cerita kalau ikut adatnya bukanlah Imam Haramain ingat, tapi ini diceritakan oleh ayah dia ataupun ibu kepada Imam Al-Haramain. Jadi kata Imam Haramain, saya masa itu masih lagi menyusu, lalu saya menangis. Di saat itu ada seorang hamba perempuan ada seorang hamba perempuan milik jiran-jiran kami. Kebetulan dia ada di dalam rumah Imam Al-Haramain. Hamba perempuan milik jiran-jiran Imam Al-Haramain. Bukan milik ayah Imam Haramain lah. Milik jiran-jiran yang tinggal di kawasan Imam Al-Haramain. Dia ni pula memang tuan dia menjadikan dia sebagai sumber pendapatan mereka, iaitu mana-mana anak-anak kecil yang nak menyusu boleh menyusu tapi kena bayar upah lah. Maksudnya perempuan ni, hamba perempuan tadi, dia akan menyusukan anak-anak secara berbayar. Jadi duit itu akan diberikan kepada tuan hamba perempuan tadi. Jadi akhirnya bila tengok Imam Al-Haramain menangis, baby lagi, terus dia ambil Imam Al-Haramain dan terus dia susukan Imam Al-Haramain. Di saat itulah ayah Imam Al-Haramain masuk. Lalu ayah Imam Al-Haramain marah. Tak setuju. Kenapa yang kamu tiba-tiba masukkan kamu susukan anak saya? Lantas ayah Imam Al-Haramain kata apa? Jiran ini, hamba perempuan ini bukan milik kita. Bukan milik kita. Bila dia bukan milik kita, dia milik jiran kita. Dia sendiri selaku hamba tidak boleh memandai-mandai. Memandai-mandai nak menyusukan siapa saja yang diinginkan. Mesti dengan izin tuan dia sendiri. Dalam masa yang sama, tuan dia tidak pula mengizinkan si jiran, hamba perempuan tadi menyusukan anak kepada ayah Imam Al-Haramain, menyusukan Imam Al-Haramain. Lalu kata ayah Imam Al-Haramain, para ulama kita dalam mazhab Imam Syafi'i tidak membenarkan perkara ini. Maknanya seorang hamba perempuan, dia tidak boleh memandai-mandai nak menyusukan mana-mana bayi, melainkan mesti dengan izin tuan dia. Sebab hamba perempuan itu adalah milik kepada tuan dia. Jadi akhirnya kata Imam Al-Haramain, ayah saya pun ambil saya, terbalikkan saya dan korek mulut saya, muntahkan saya. Jolok mulut Imam Al-Haramain sampai Imam Al-Haramain muntah balik, keluarkan balik susu yang telah pun masuk ke dalam badan Imam Al-Haramain, ke dalam perut Imam Al-Haramain. Dijolok lagi, Mari sampai tengok tahap tu kalau kita nak buat macam mana nak buat macam mana benda dah jadi. Lepas ni jangan buat lagi. Biasanya begitu. Tapi ayah Imam Haramain tak nak walau sikit pun benda haram masuk ke dalam perut anak beliau sendiri. Lalu akhirnya beliau terbalikkan Imam Haramain. Saya pribadi, kalau anak saya tak sampai hati nak buat gitu. Ya Allah, boleh bayar macam budak tu akan menangis. Kita pun terfikir takut nanti jadi mudarat lah apa. Tapi ayah Imam Haramain, kerana beliau sangat menjaga pemakanan Imam Al-Haramain, kerana beliau bercita-cita besar anak beliau menjadi orang soleh, menjadi para ulama terbilang. Jadi daripada sebelum Imam Al-Haramain lahir lagi, beliau sudah mengambil satu sikap berhati-hati dalam sebarang pemakanan, supaya tubuh yang tumbuh dalam badan Imam Al-Haramain adalah tubuh yang hasilnya daripada makanan yang halal. Diterbalikkan Imam Haramain, dijolok mulut Imam Haramain. Imam Haramain muntah. Jadi kata Imam Haramain, saya rasa yang saya tergagap sikit-sikit tu, kadang-kadang tergagap itu kerana susu yang tak dapat dikeluarkan daripada perut saya. Walaupun kebanyakannya dah keluar, tapi mesti ada sikit susu yang tak keluar, tapi sudah pun melekat ataupun sudah masuk ke dalam perut Imam Al-Haramain dan tidak dapat dikeluarkan. Jadi saya rasa, kata Imam Haramain, saya gagap ni, ini disebabkan kesan makanan syubhah yang masuk dalam badan saya. Sebab tu kita sebagai mak ayah pun kena berhati-hati. Alhamdulillah di Malaysia makanan kita ada cop halal. Ada cop halal. Jadi selesai. Mari kita tengok ada makanan yang ada cop halal, halal untuk dimakan. Pun begitu, kalau tiba-tiba kita dalam hati kita rasa, ada satu syarikat Cina contoh ada cop halal, ada satu lagi syarikat orang Islam betul ada cop halal.
Walaupun secara fiqahnya kita boleh ambil makanan daripada keluaran Cina tadi sebab dah ada cuk halal. Kita bila ada cuk halal ni kita percayalah kepada pihak yang berwajib dah kaji dan insya-Allah makanan tu halal. Sekadar kemampuan mereka telah mendapati makanan tu halal. Tapi kalaulah kita boleh tengok makanan ni Cina, yang ni makanan orang Islam, maknanya berat hati kita, insya-Allah orang Islam lebih menjaga, maka itu lagi baguslah. Itu dari sudut al-wara', dari segi wara', dari segi kita berhati-hati, elok kita lakukan perkara tersebut walaupun tidaklah wajib. Kalau ada juga kita nak beli makanan yang keluaran orang bukan Islam tetapi sudah ada cop halal, ya halal, insya-Allah tidak haram. Namun maknanya kalau kita nak ambil sikap yang lebih berhati-hati, ya silakan. Itu juga satu sikap yang bagus. Dipanggil al-wara'. Namun al-wara' ni tidak wajib. Al-wara' tidak wajib. Dan tidak boleh kita paksa orang lain wara' macam kita. Tidak boleh kita paksa orang lain wara' macam kita. Ayah Imam Haramain, kalau kita lihat dalam kisah ini, meninggal dunia pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah. Qa'dah dalam masalah dia punya Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah. Orang Melayu kita Zulqa'dah. Itu bahasa Arab yang dari Melayu kalah. Beliau meninggal pada bulan Zulqa'dah tahun 438 Hijriah. Dan ketika itu Imam Al-Haramain baru nak sampai pada usia 19 tahun. Ketika ayahanda beliau meninggal dunia, beliau masih muda remaja. Masih lagi muda remaja. Tak sampai lagi umur 19 tahun. Jadi setelah ayahanda beliau meninggal, para ulama telah pun meminta Imam Al-Haramain yang baru berusia 19 tahun mengajar di kerusi ayahanda beliau. Maknanya ayah Imam Haramain ni ada tempat beliau mengajar. Setelah beliau meninggal, kursi tu kosong. Tak ada siapa nak menjadi ganti kepada ayah Imam Al-Haramain. Jadi para ulama meminta Imam Al-Haramain menggantikan ayahanda beliau untuk mengajar ilmu-ilmu Islam. Dalam usia Imam Haramain baru 19 tahun. Jadi di sini pun kita dah tahu, ya Allah, Imam Al-Haramain ni bukan calon-calon orang. Saya umur 19 tahun, mengajar apa yang kita reti. Sekarang ni pun kalau nak banding dengan sekarang, walaupun bolehlah cakap mampu, tapi saya sedar diri saya bukanlah seorang yang memiliki kemampuan ataupun ketajaman ilmu dari semua bidang. Ada bidang yang saya boleh, ada bidang yang saya tidak mahir. Maknanya kalau kita tengok Imam Al-Haramain umur 19 tahun sudah diminta oleh para ulama untuk menggantikan ayahanda beliau. Sebab zaman tu mana ada siapa-siapa mengajar, dia sendiri tiba-tiba nak mengajar. Seseorang itu hanya akan mengajar setelah dia diizinkan oleh para ulama untuk mengajar. Sebab untuk memastikan ilmu itu diwarisi dengan betul. Okey, orang ni dah belajar, bagus. Dia dah menuntut ilmu dengan tuan guru dia. Tapi walaupun dia menuntut ilmu, bolehkah dia mengajar? Sebab tak tentu orang yang belajar dia faham baik. Tak tentu orang yang belajar sesuai untuk mengajar. Mungkin dia belajar untuk diri dia je. Tapi kalau dia nak urai kepada orang lain, naya orang. Orang jadi tak faham, boleh salah faham. Bahasa dia mungkin tak jelas. Jadi bukan semua orang. Ada orang dia rajin belajar tapi dia salah faham banyak. Jadi maknanya yang akan memastikan orang ni layak atau tidak adalah para ulama ataupun guru kepada si murid tu sendiri. Jadi setelah mana Imam Al-Haramain hadir dalam majlis ayahanda beliau, para ulama lihat bagaimana hebatnya si anak ini, iaitu Imam Al-Haramain ini, walaupun masih lagi muda tetapi menjadi orang yang dianggap sebagai kibar talamis kepada ayahanda beliau sendiri. Jadi para ulama tahu ini adalah orang yang walaupun muda tetapi sangat layak untuk menggantikan tempat Abu Muhammad Al-Juwaini, ayah Imam Al-Haramain, setelah ayah Imam Al-Haramain meninggal dunia pada bulan Zulqa'dah 438 Hijriah. Akhirnya dalam usia belum sampai 19 tahun, hampir 19 tahun itulah beliau diminta untuk menjadi ganti kepada ayahanda beliau mengajar ilmu Islam kepada kaum muslimin ketika itu. Okey. Subhanallah. Saya tak pernah pun biasa kita baca waraqah, kita baca sekali imbas. Tak pernah saya baca secara detail begini. Walaupun saya sendiri yang menulis biografi Imam Al-Haramain ini. Namun subhanallah, kita lihat satu pengajaran. Walaupun selama ni saya baca, tapi bila kita dah baca secara teliti ni, subhanallah, kita akan jadi lebih menjiwai bagaimana proses
pembesaran Imam Al-Haramain daripada sebelum lahir. Maksudnya dia juga nasihat secara tak langsung kepada kita semua untuk memastikan ahli keluarga kita menjadi orang yang kita ambil berat dari sudut ilmu. Dalam masa yang sama, ahli keluarga kita juga adalah orang yang dijaga pemakanan mereka, sebab macam yang disebut dalam hadis tadi, ya Sa'd, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'd, perbaikilah, baikkanlah makananmu, nescaya kamu akan menjadi orang yang mustajab doa. Jadi ini juga nasihat kepada kita semua. Para hadirin dirahmati Allah, itu guru pertama kepada Imam Al-Haramain. Kita lihat guru yang seterusnya. Guru seterusnya bagi Imam Al-Haramain adalah Syekh Abu Abdullah Al-Khabbazi. Syekh Abu Abdullah Al-Khabbazi. Kita lihat di sini, huwa mukri'u Naisabur wa musniduha Al-Imam Muhammad bin Ali ibni Muhammad ibn al-Hasan al-Ma'ruf bi Abi Abdullah Al-Khabbazi. Wulida 'am 72 wa 300 Hijriyah wa qara'a al-Qur'an al-Karim ala walidihi Abi al-Husain al-Mukri al-Khabbazi al-Kabir wa ala Abi Bakr Muhammad ibn Muhammad al-Tarazi wa sami'a ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Abi Ahmad al-Hakim wa Abi Muhammad al-Makhladi wa jama'atin min al-muhaddithin. Rahala ila al-muhaddith al-kabir al-Kushmihani li sama'i sahih al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari fasami'ahu wa quri'a alayhi wa sami'a minhu al-kibar. وكان الاعتماد في وقته في وقته على سماعه ونسخته. قعد أبو عبد الله الخبازي سنين في مسجده المشهور به لقراءة القرآن في سكة معاذ بن معاوية، وكان عارفا بالقراءات ووجوهها، وحضر مجلسه الأكابر وأولاد الأئمة وقرأوا عليه وتبركوا بالقعود بين يديه، وكان عارفا بالقراءات ووجوهها مكثرا في الروايات. وكان رحمه الله تعالى يحيي الليالي بالقراءة والدعاء والبكاء، حتى قيل إنه كان مستجاب الدعوة لم يرى بعده مثله، وكان ذا حرمة وافرة عند الدولة لعبادته وزهده وتهجده. قرأ إمام الحرمين الجويني القرآن على الشيخ أبي عبد الله الخبازي، وتوفي أبو عبد الله الخبازي في رمضان سنة 49 و400 هجرية، وصلى عليه الإمام أبو بكر الصابوني، وكان إمام الحرمين الجويني حينئذ ابن 30. Kita lihat guru kedua Imam Al-Haramain, guru Al-Quran bagi Imam Al-Haramain. Beliau adalah merupakan guru Quran Naisabur yang masyhur dan juga ulama hadis yang masyhur di Naisabur ketika itu, iaitu Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Hasan, yang lebih dikenali dengan gelaran Abu Abdullah Al-Khabbazi. Abu Abdullah Al-Khabbazi atau nama betul beliau Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Al-Hasan. Abu Abdullah Al-Khabbazi ini lahir pada tahun 372 Hijriyah. 372 Hijriyah. Okey, beliau lahir pada tahun 372 Hijriyah. Beliau belajar Quran daripada ayahanda beliau sendiri, yang juga merupakan guru besar Al-Quran ketika itu, iaitu Abul Husain Al-Mukri Al-Khabbazi Al-Kabir. Jadi maknanya, subhanallah, sebagaimana Imam Al-Haramain belajar daripada ayahanda beliau, guru beliau ni pula pun belajar daripada ayahanda beliau sendiri. Jadi ilmu kepada ahli keluarga satu perkara yang sangat penting. Abu Abdullah Al-Khabbazi adalah orang yang sangat penting dalam periwayatan sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Ini kerana beliau adalah merupakan salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau telah pun menuju ataupun belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
daripada seorang perawi Sahih Al-Bukhari yang terkenal, iaitu Al-Imam Al-Kushmihani. Al-Imam Al-Kushmihani. Siapa yang belajar Sahih Al-Bukhari, mereka akan dengar Imam Al-Bukhari ketika meriwayatkan Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan kepada para guru, para murid beliau, antaranya Al-Imam Al-Firabri. Jadi Al-Imam Al-Firabri meriwayatkan kepada para murid beliau. Jadi antara orang-orang penting yang telah meriwayatkan Sahih Al-Bukhari, kalau kita lihat antaranya Abu Al-Haytham Al-Kushmihani, antaranya Al-Mustamli, antaranya lagi Al-Hamawi. Ini antara contoh-contoh nama-nama besar, nama-nama besar yang telah meriwayatkan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Abul Haytham Al-Kushmihani ini, kalau kita tengok dalam nuskhah Yuniniyah ataupun tabak Sultaniyah bagi Sahih Al-Bukhari, akan ditandakan dengan huruf H. H tetapi dibuat sanggul. Sebab ada huruf H dalam bentuk nombor 5 tu tanpa dibuat congek sanggul tu. Tapi ada juga huruf H yang ada sanggul. Kalau H yang tak ada sanggul tu, macam nombor 5 dalam bahasa Arab tu, itu adalah Abu Zar, itu merujuk kepada Abu Zar Al-Harawi. Tapi kalau H yang bersanggul tu, yang ada ekor tu, itu merujuk kepada Abul Haytham Al-Kushmihani. Al-Imam Al-Yunini ketika merekodkan riwayat Sahih Al-Bukhari, antara perkara yang diambil berat oleh beliau adalah riwayat Sahih Al-Bukhari melalui Abul Haytham Al-Kushmihani. Jadi Abul Haytham Al-Kushmihani ini adalah adalah guru kepada Abu Abdullah Al-Khabbazi radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika zaman itu, di kawasan itu, Sahih Al-Bukhari, siapa yang nak meriwayatkan Sahih Bukhari, mereka akan pergi kepada Abu Abdullah Al-Khabbazi. Kerana Abu Abdullah Al-Khabbazi adalah di antara murid langsung kepada Abul Haytham Al-Kushmihani. Abul Haytham Al-Kushmihani adalah orang yang sangat-sangat penting di dalam tarikh ataupun dalam sejarah periwayatan Sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita lihat Al-Imam Abu Abdullah Al-Khabbazi ni, beliau berada lama di masjid beliau. Zaman tu siapa nak menuntut ilmu pergi ke masjid. Zaman tu siapa yang nak menuntut ilmu pergi ke masjid. Maknanya kalau macam kita pada zaman hari ni pun alhamdulillah banyak masjid-masjid ada kuliah. Kalau kita tengok kuliah-kuliah bulanan ni ada saja. Bila ada PKP ni buat kuliah online macam-macam. Saya yang tak boleh balik ke Selangor sebab PKP ni pun dah duduk di Kuala Kangsar ni dah 2-3 kali dah. Surau sebelah panggil saya untuk berkuliah disebabkan orang Melayu kita suka kepada kuliah. Cuma mungkin antara perkara yang kalau boleh kita buat macam zaman dulu. Zaman dulu setiap masjid tu akan ada orang alim betul di masjid tu. Jadi kalau kita tengok Abu Abdullah Al-Khabbazi ni, beliau mengajar dalam masjid. Sebab tu kalau kita lihat antara yang disukai oleh para ulama, kalau majlis pengajian itu dilakukan dalam masjid. Sebab dalam masjid kita akan dapat belajar, dalam masjid juga kita boleh solat tahiyat masjid, kita juga berada dalam i'tikaf. Jadi sebab itu kalau kita lihat majlis-majlis pengajian dulu, walaupun mereka ada madrasah sekian-sekian, ada sekolah sekian-sekian, tetapi ada juga majlis-majlis ilmu yang diadakan di dalam masjid. Contoh kalau di Mesir tu yang terkenalnya Masjid Al-Azhar Al-Sharif, juga Masjid Sayyidina Al-Husain. Jadi majlis-majlis ilmu tu biasa dilakukan di dalam masjid. Dan masjid ni daripada dulu lagi adalah merupakan tempat melahirkan ilmu, tempat melahirkan para ilmuwan. Cuma antara perkara yang kita kena usahakan pada hari ini, biar masjid-masjid kita hari ini bukan semata-mata mengajar secara asal ada kelas, tetapi kena ada jadual, kena ada manhaj yang sepatutnya. Maksudnya kalau orang tu dia baru datang masjid, dia nak ikut kelas mana? Biasanya kuliah maghrib itu je lah, siapa yang lama, siapa yang baru, itu saja. Kalau boleh biar disistemkan, biar disistemkan di setiap masjid itu. Kalau dia baru datang, okey, orang yang baru datang, jadual bagi tahap pertama, ini kelas-kelas dia. Jadual bagi mereka yang dah datang dah setahun, ini kelas dia, tahap kedua, tahap ketiga. Jadi menyebabkan biar dalam masjid tu kalau boleh biar ada 2-3 tahap pengajian. Jadi setiap orang dia akan bukan semata-mata lalu satu kitab itu selesai, tapi dia boleh naik lagi. Barulah ketika itu masjid dapat melahirkan
orang awam yang akhirnya bukan menjadi orang awam tetapi menjadi para ulama. Sebab ilmu Islam ni tidak hanya di universiti. Ilmu Islam ni bukan bersifat eksklusif. Ilmu Islam ni kepada siapa saja yang mahu. Tetapi mesti melalui marhalah dia. Daripada satu kitab, naik ke satu kitab, naik ke satu kitab. Cuma proses naik kitab-kitab ni tak berlaku di setakat yang saya tahulah. Mungkin ada tapi saya tak tahu. Dalam pengetahuan saya, biasanya surau-surau kita ini adalah kitab-kitab yang diajar adalah tidak mengira mana lapisan. Maksudnya siapa datang itu je lah kelas dia dengar. Habis kitab tu pula dalam keadaan kadang-kadang satu kitab sebulan sekali. Nak tunggu sampai khatam tu biasanya tak berlaku. Jadi perlu kepada satu perancangan baik supaya masjid-masjid kita boleh menjadi seperti masjid para ulama satu ketika dahulu, yang daripada masjid lah lahir para ulama. Jadi Abu Abdullah Al-Khabbazi, beliau berada di masjid beliau dengan waktu yang lama. Di masjid itulah beliau membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran, memperdengarkan qiraat, mendengarkan bacaan Al-Quran secara pelbagai qiraat. Bahkan yang hadir dalam majlis beliau bukan sekadar para pelajar, para ulama pun turut hadir. Bahkan anak-anak golongan bangsawan, anak-anak raja pun datang menuntut ilmu dengan Abu Abdullah Al-Khabbazi, dan mereka juga mengambil keberkatan dapat berada di hadapan Abu Abdullah Al-Khabbazi, kerana beliau ini adalah orang saleh dan dianggap wali Allah pada zaman itu. Jadi Abu Abdullah Al-Khabbazi ini sangat terkenal sebagai orang, selain daripada mahir dalam bidang qiraat, antara orang yang penting dalam meriwayatkan Sahih Al-Imam Al-Bukhari, kerana guru beliau adalah Abul Haitham Al-Kushmihani secara langsung. Abu Abdullah Al-Khabbazi juga terkenal sebagai orang yang menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Bila sebut menghidupkan malam dengan baca Al-Quran ni, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, bukan waktu malam tu duduk bersimpuh, duduk pada baca Quran, tapi maksudnya berqiyamul lail. Mereka bangun mendirikan salat, dalam salat mereka membaca Al-Quran. Kadang-kadang sampai 2 juzuk, 3 juzuk, 4 juzuk dalam sepanjang mereka berqiyamul lail. Di dalam waktu malam itu mereka, Abu Abdullah Al-Khabbazi ni akan berdoa, akan kerap menangis, sehingga beliau ini adalah orang yang dikatakan beliau ini sangat mustajab doa. Doanya adalah mustajab. Bahkan kalau kita lihat kerajaan zaman itu sangat mengambil berat dengan beliau. Bukan kerana beliau ni pengampu kepada kerajaan, tetapi kerana beliau orang soleh, hebat beribadah, seorang yang zuhud, orang yang sentiasa menghidupkan malam. Kesolehan beliau itu menyebabkan raja dan para pemimpin mengambil berat dengan beliau. Maksudnya beliau tidak mencari raja-raja, raja-raja yang mencari beliau, kerana orang ini orang soleh, orang ini orang berkat, orang ini doanya mustajab. Jadi bila kita tahu para hadirin rahmati Allah, ini guru Imam Al-Haramain, dan beliau pula orang yang terkenal sebagai orang yang mustajab doa, tidak mustahil Imam Al-Haramain pernah didoakan oleh Abu Abdullah Al-Khabbazi, lalu berkat doa ini menyebabkan Imam Al-Haramain menjadi seorang yang kita kenali pada hari ini. Jadi Imam Al-Haramain belajar Al-Quran, belajar Al-Quran daripada guru beliau Abu Abdullah Al-Khabbazi. Abu Abdullah Al-Khabbazi dipanggil pulang oleh Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan tahun 449 Hijriah, dan imam solat jenazahnya adalah seorang ulama besar ketika itu yang bernama Abu Bakr As-Sabuni. Ketika Abu Abdullah Al-Khabbazi meninggal dunia, Imam Al-Haramain ketika itu baru berusia 30 tahun. Masih lagi masih muda, baru anak muda. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, penting kita menuntut ilmu daripada muda. Kalau kita lihat guru-guru Imam Al-Haramain ini ulama-ulama besar. Imam Al-Haramain belajar daripada kecil lagi. Dan akhirnya takdir Allah Ta'ala, guru-guru beliau meninggal dunia. Beliau ketika itu bukan lagi orang tua, masih lagi sama ada masih lagi remaja ataupun masih lagi orang muda. Maknanya daripada kecil, daripada muda, beliau menuntut ilmu daripada para ulama ini. Walaupun para ulama ini sudah tiada, namun beliau yang masih muda dapat menyambung keintelektualan, kehebatan para ulama yang merupakan guru-guru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kita berhenti setakat ni dahulu, insya-Allah. Pertemuan akan datang kita akan melihat satu lagi kisah hidup
guru beliau. Saya pilih 4 orang guru. Imam Haramain ada banyak guru. Kita ambil 4 saja. Dan daripada kisah ini, bizikri salihin tatanazzalu rahmat. Dengan kita menyebut kisah-kisah orang salih, rahmat akan turun kepada kita insya-Allah. Dengan maksud kita akan terfikir, ya Allah, begitu sekali mereka dengan Allah. Macam mana saya? Walaupun orangnya salih, walaupun orangnya hebat, tapi malam-malam boleh berqiyamul lail. Agak-agak kita qiyamul lail atau tidak? Malam-malam boleh membaca Al-Quran dengan waktu yang lama. Kita hafal Quran ke tidak? Walaupun seorang yang hebat tetapi tidak mengampu para pemerintah, tidak mencari dunia, tidak menjadikan ilmu dengan sebagai wasilah untuk dunia. Jadi sebenarnya kisah hidup para ulama itu adalah akan memberi kesan kepada kita. Sebab itu Fadilatul Syekh Said bin Shaltut sangat meminta kami untuk mempelajari kisah-kisah para ulama. Kerana dengan kita baca kisah hidup mereka, saya tak langsung kita juga akan termotivasi untuk menjadi orang walaupun tidak sehebat mereka, tapi cuba merapati agar dapat berakhlak dengan akhlak mereka yang mulia. Dan mereka itu tiada yang tidak bukan, kemuliaan mereka tiada yang tidak bukan kerana mereka mengikut apa yang telah mereka pelajari daripada guru ke guru bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama kita ini, mereka menjadi orang yang sampai ke tahap begitu kerana mereka orang yang sangat berpegang kuat dengan Al-Quran, berpegang kuat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita masuk kepada kisah Abul Qasim Al-Iskaf Al-Isfirayini ini, antara ulama besar dalam mazhab kita. Dan Imam Al-Haramain juga menuntut ilmu daripada beliau. InsyaAllah, saya kira mungkin pertemuan yang akan datang kita akan dapat mempelajari kisah hidup Imam Al-Haramain seluruhnya insyaAllah. Dan kita seterusnya akan melihat pula siapakah dia Imam Al-Mahalli biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Maknanya mungkin dalam 3-4 pertemuan ni kita pergi kepada kisah hidup Imam Al-Haramain dan kisah hidup Imam Al-Mahalli, supaya sebelum kita masuk kepada kitab, hati kita sudah timbul perasaan gah, perasaan bangga, perasaan bersyukur kepada Allah kerana Allah mengizinkan kita mempelajari karya 2 orang ulama yang sangat terkenal ini, Imamul Haramain Al-Juwaini dan juga Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, yang 2 orang ulama ini mereka sebenarnya merupakan asuhan daripada para guru mereka yang mulia. Para guru mereka pula diasuh oleh para guru mereka. Para guru itu tersebut diasuh oleh para guru yang seterusnya dan akhirnya bersambung kepada para sahabat Nabi SAW, para sahabat pengasuh yang termulia, yang paling tinggi, yang telah mengasuh mereka, tidak lain tidak bukan adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneliti lagi kisah hidup Imam Al-Haramain. Saya pribadi ini kali pertama saya membacanya secara begitu halus. Sebelum ni kita tak baca, kita baca laju-laju sebab kita nak pergi ke penamatan. Tapi kali ini insya-Allah kita akan belajar kisah hidup. Biarlah ambil masa sikit pun, yang penting kita dapat melihat kitab ini bukan kitab biasa-biasa. Kitab ini adalah kitab yang merupakan hasil tumpahan dakwat 2 orang ulama besar, dan 2 ulama besar ini adalah orang yang bukan sembarangan. Mereka adalah hasil didikan, hasil perjuangan para ulama sebelumnya, sehingga lahirlah Imam Al-Haramain dan juga Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli. Moga-moga kita juga dapat bersambung, mengambil manfaat, dan moga-moga Allah merezekikan kita juga untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada umat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua, moga-moga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai selawat penutup bagi majlis kedua pembacaan Syarhul Jalalil Mahalli ala warakati Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi